ومحيت عنه بها خطيئة. Rawahu Muslim. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana orang Islam yang terkena tusukan duri, malah kesusahan yang lebih kecil daripada itu pun akan diberi ganjaran satu darjat dengan sebab kesusahan itu, dan satu dosa dimaafkan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana orang Islam yang terkena tusukan duri, malah kesusahan yang lebih kecil daripada itu pun akan diberi ganjaran satu darjat dengan sebab kesusahan itu, dan satu dosa dimaafkan. Riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khafi'ah. Rawahu Tirmidzi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bala berterusan akan menimpa orang mukmin lelaki dan perempuan, sama ada pada dirinya sendiri, anaknya atau hartanya, yang menyebabkan dosa-dosanya sentiasa gugur sehingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak mempunyai apa-apa dosa. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bala berterusan akan menimpa orang mukmin lelaki dan perempuan, sama ada pada dirinya sendiri, anaknya atau hartanya, yang menyebabkan dosa-dosanya sentiasa gugur sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak mempunyai apa-apa dosa. Riwayat Imam Tirmidzi. Ikhlas ihtisab. An Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah qala ya Isa inni ba'ithun min ba'dika ummah in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum ma yakrahuna ihtasabu wa sabaru wala hilma wala ilma faqala ya Rabb kaifa yakunu hadha lahum wala hilma wala ilm qala tu'tihim min hilmi wa ilmi. Rawahu al-Hakim. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam, wahai Isa, sesungguhnya aku akan utuskan satu umat selepas engkau, sekiranya mereka mendapat apa-apa yang mereka sukai, nikmat dan kebahagiaan, maka mereka akan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya mereka ditimpa perkara-perkara yang mereka tidak sukai, yakni musibah dan kesusahan, maka mereka akan mengharapkan ganjaran pahala menanggung kesusahan itu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan bersabar menanggungnya, sedangkan mereka tidak mempunyai sifat hilm, lemah lembut, dan bersedia menanggung kesusahan, dan tidak juga ilmu. Nabi Isa alaihi salam bertanya, wahai Tuhanku, jika mereka tidak mempunyai ilmu dan hilm, maka bagaimana mungkin mereka dapat bersabar dalam mengharapkan ganjaran? Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku akan memberikan kepada mereka hilm dan hilmku dan ilmu daripada ilmuku. Mustadrak Hakim. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam, wahai Isa, sesungguhnya aku akan utuskan satu umat selepas engkau, sekiranya mereka mendapat apa-apa yang mereka sukai, nikmat dan kebahagiaan, maka mereka akan mensyukuri Allah taala. Sekiranya mereka ditimpa perkara-perkara yang mereka tidak sukai, yakni musibah dan kesusahan, maka mereka akan mengharapkan ganjaran pahala menanggung kesusahan itu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan bersabar menanggungnya, sedangkan mereka tidak mempunyai sifat hilm, lemah lembut, dan bersedia menanggung kesusahan, dan tidak juga ilmu. Nabi Isa alaihi salam bertanya, wahai Tuhanku, jika mereka tidak mempunyai ilmu dan hilm, maka bagaimana mungkin mereka dapat bersabar dan mengharapkan ganjaran? Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku akan memberikan kepada mereka hilm dan hilmku dan ilmu daripadaku. Mustadrak Hakim.
An Abi Umamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ibna Adam in sabarta wahtasabta 'inda as-sadamatil ula lam arda laka thawaban dunal jannah, rawahu Ibnu Majah. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, sekiranya kamu kehilangan sesuatu lalu kamu bersabar kali pertama dan kamu mengharapkan ganjaran, maka aku hanya akan redha apabila kamu diberikan ganjaran syurga. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, sekiranya kamu kehilangan sesuatu lalu kamu bersabar pada kali pertama dan kamu mengharapkan ganjaran, maka aku hanya akan redha apabila kamu diberikan ganjaran syurga. Riwayat Ibnu Majah. An Abdullah radhiyallahu anhu qala ka'ani anzuru ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan min al-anbiya darabahu qaumuhu fa'adamahu wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi wa yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, rawahu al-Bukhari. Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sekarang ini saya seolah-olah masih nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menceritakan perihal seorang nabi yang telah dipukul begitu sekali oleh kaumnya sehingga dia berlumuran darah, dan nabi itu menyapu darah dari mukanya sambil berkata, ya Allah, ampunilah kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Peristiwa seumpama ini pernah berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri semasa di medan Uhud. Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sekarang ini saya seolah-olah masih nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menceritakan perihal seorang nabi yang telah dipukul begitu sekali oleh kaumnya sehingga dia berlumuran darah, dan nabi itu menyapu darah dari mukanya sambil berkata, ya Allah, ampunilah kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Peristiwa seumpama ini pernah berlaku kepada baginda sendiri semasa di medan Uhud. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. An Hind bin Abi Hala radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasil al-ahzan daim al-fikrah laysat lahu rahatun طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة, رواه الطرف من الرواية الشمائل Muhammadiyah. Semasa menerangkan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hind bin Abu Halah radhiyallahu anhu berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersedih dan sentiasa dalam keadaan berfikir tentang umat. Tidak ada masa untuk baginda sallallahu alaihi wasallam bersuka-suka. Baginda berdiam diri pada kebanyakan masa. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap kecuali hanya ketika perlu. Semasa menerangkan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hind bin Abu Halah radhiyallahu anhu berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersedih dan sentiasa dalam keadaan berfikir tentang umat. Tidak ada masa untuk baginda sallallahu alaihi wasallam bersuka-suka. Baginda sallallahu alaihi wasallam berdiam diri pada kebanyakan masa. Baginda tidak bercakap kecuali hanya ketika perlu. Syama'il Tirmizi. An Jabir radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah ahraqatna nibalu thaqifin fad'u Allah alaihim faqala Allahumma hdi thaqifan, rawahu Tirmizi. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa para sahabat radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, anak-anak panah Bani Thaqif telah memusnahkan kami, maka doakanlah kemusnahan untuk mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, ya Allah, berilah hidayat kepada Bani Thaqif. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa para sahabat radhiyallahu anhum berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, anak-anak panah Bani Thaqif telah memusnahkan kami, maka doakanlah kemusnahan untuk mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada Bani Thaqif. Riwayat Imam Tirmizi. Allahumma hdi thaqifan, meninggalkan perkara yang sia-sia. An Abi Umamah radhiyallahu anhu
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع المؤمن على خلال كلها إلا الخيانة والكذب. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang mukmin itu dilahirkan berserta segala tabiat-tabiat, sama ada yang baik ataupun yang buruk, kecuali tabiat berbohong dan khianat. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang mukmin itu dilahirkan berserta segala tabiat-tabiat, sama ada yang baik ataupun yang buruk, kecuali tabiat berbohong dan khianat. Riwayat Musnad Ahmad. An Safwan bin Sulaim radhiyallahu anhuma annahu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayakunu al-mu'minu jabanan qala na'am qil ayakunu al-mu'minu bakhilan qala na'am faqila lahu ayakunu al-mu'minu kadzaban qala la. Rawahu al-Imam al-Malik fil Muwatta ma jaa fi as-sidqi wal kidhb. Sayyidina Safwan bin Sulaim radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah mungkin orang mukmin penakut? Baginda menjawab, ya. Ditanya lagi, apakah mungkin orang mukmin kedekut? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Ditanya lagi, apakah mungkin orang mukmin berdosa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak mungkin. Sayyidina Safwan bin Sulaim radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa mungkin orang mukmin penakut? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Ditanya lagi, apakah mungkin orang mukmin kedekut? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Ditanya lagi, apakah mungkin orang mukmin berdusta? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak mungkin. Muwatta. Ya, kita tahu kan dalam hadis ni, manusia itu dilahirkan ada tabiat baik dan tabiat buruk, kecuali penipu dan khianat. Itu bukan tabiat yang diciptakan oleh manusia. Maknanya tabiat itu manusia sendiri yang buat. Sebab sahabat tanya Nabi, mungkin tak orang Islam tu penakut? Nabi kata, ya. Mungkinkah orang mukmin tu kedekut? Ya. Apakah mungkin orang mukmin tu dia berdusta, menipu? Baginda Nabi dah tak mungkin. Maknanya semua sifat takut, kedekut tu memang sifat lumrah Allah bagi. Tapi sifat penipu, sifat khianat bukan sifat Allah bagi, maknanya daripada diri dia sendiri. Dia pilih. Penipu dan khianat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala taqabbalu li sittan ataqabbal lakum bil jannah qalu bahi qala idza haddatha ahadukum fala yakdhib wa idza wa'ada fala yukhlif wa idza tumina fala yakhun wa ghuddu absarakum wa kufu aydiyakum wahfadhu furujakum. Rawahu Abu Ya'la. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah jaminan kepadaku terhadap 6 perkara, maka aku akan jaminkan untuk kamu syurga. Para sahabat radhiyallahu anhu berkata, apakah 6 perkara itu ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila sesiapa daripada kamu bercakap, janganlah dia berdusta. Apabila dia berjanji, janganlah dia mungkiri. Apabila dia diamanahkan, janganlah dia khianat. Dan hendaklah kamu merendahkan pandangan kamu supaya tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang. Kawallah tangan-tangan kamu daripada memukul dan perbuatan lain tanpa hak, dan peliharalah kemaluan-kemaluan kamu daripada perkara yang dilarang. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah jaminan kepadaku terhadap 6 perkara, maka aku akan jaminkan untuk kamu syurga. Para sahabat radhiyallahu anhu berkata, apakah 6 perkara itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, apabila sesiapa daripada kamu bercakap, janganlah dia berdusta. Apabila dia berjanji, janganlah dia mungkiri. Apabila dia diamanahkan, janganlah dia khianat. Dan hendaklah kamu merendahkan pandangan kamu supaya tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang. Kawallah tangan-tangan kamu daripada memukul dan perbuatan lain tanpa hak, dan peliharalah kemaluan-kemaluan kamu daripada perkara yang dilarang. Abu Ya'la Majma'uz Zawaid.